أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Bani Israel kitab Taurat dan pangkat kehakiman serta pangkat kenabian. Dan kami telah kurniakan mereka benda-benda yang baik-baik. Serta kami lebihkan nenek moyang mereka di atas orang-orang yang ada pada zamannya. Dan lagi kami telah berikan mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata mengenai perkara agama. Maka mereka tidak berselisih dalam perkara agama itu, melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberitahu mereka mengetahui apa yang baik dan yang sebaliknya. Berlakunya demikian kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Kesudahannya, kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah kalau engkau menurut mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu setengahnya menjadi penolong dan penyokong bagi setengahnya yang lain dalam perkara yang salah. Dan sebaliknya Allah menjadi penolong dan pelindung bagi orang-orang yang bertakwa, yang engkaulah pemimpinnya. Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Dan ingatlah, Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk membuktikan keesaan dan keadilannya. Dan supaya tiap-tiap diri diberi balasan dengan apa yang mereka telah kerjakan, baik atau jahat. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya
Tuhan yang dipatuhi, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya oh ia tetap kufur ingkar, dan dimaterai pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya? Sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian. Oleh itu mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak mau beringat dan insaf? Selagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, pada juzuk yang ke-25, bermula ayat yang kita tafsirkan pada malam ini, iaitu ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-23. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan yang pertama tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Dan menyebut tentang sebab pecah belah Bani Israel sesudah datangnya syariat yang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang penurunan syariat yang sempurna yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman supaya patuh taat kepada syariat yang sempurna ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat yang kita bacakan larangan mengikut hawa nafsu. Siapa pun yang mengikut hawa nafsu, maka mereka akan dibinasakan. Dan mereka akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan perbezaan antara orang baik dan orang jahat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan orang yang kufur dan melakukan penentangan akan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan perbezaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian langit dan bumi. Ya Allah Ta'ala ciptakannya dengan sebenar, dengan keadilan dan hikmah kebijaksanaannya. Dan segala peraturan yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan golongan yang Allah Ta'ala tutup mata hati mereka, yang Allah Ta'ala tutup mata akal mereka, sehingga mereka tidak akan sekali-kali dapat petunjuk. Kesan kerana mereka terlalu mengikut hawa nafsu mereka. Baik, ini makna umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. Sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada manusia secara umum. Yang kita dah sebut nikmat sebelum ini, termasuklah nikmat langit dan bumi, nikmat yang berkait dengan kapal, lautan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai punca rezeki. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kita bacakan ini tentang satu kelompok manusia yang paling banyak dapat nikmat, iaitu Bani Israel. Dan paling besar dapat nikmat, Bani Israel. Secara umum Allah menyebut tentang sifat manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat. Maka itu secara umum. Kemudian Allah menyebut satu contoh khusus manusia, kelompok namanya Bani Israel, yang diberikan pelbagai nikmat yang hebat. Nikmat yang menjadikan kalau mereka patuh dan taat, mereka masuk syurga. Maka nikmat ini Allah Ta'ala sebut 6 nikmat dalam ayat yang kita bacakan kepada Bani Israel. Baik, kenapa Allah sebut Bani Israel? Kerana ini juga golongan yang menentang Nabi Muhammad SAW. Golongan penentang pertama pada penyembah berhala, musyrikin Mekah. Golongan penentang kedua ialah Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi. Kedua-duanya ini ialah penentang tegar kepada kebenaran. Cuma bezanya musyrikin Mekah daripada awal, mereka ni bodoh. Duk sembah berhala tanpa alasan. Manakala Bani Israel pula, asalnya mereka benar. Tapi kerana hasad dengki yang menyebabkan mereka tolak kebenaran. Satu, tolak kebenaran kerana kejahilan. Satu, menolak kebenaran kerana dengki. Dan inilah penyakit manusia sepanjang zaman. Kalau manusia tolak kebaikan, kenapa? Kerana dua sebab ni. Pertama, sebab imam dijahil, imam kerana dengki. Kita kan kalau tak suka orang, biarlah orang tu buat baik apa pun, kita tak akan akui kebaikan dia. Kerana kita dengki. Sebagaimana jahil juga, yang kita tak tahu itu kebaikan. Dek kebiasaan kita ikut nenek moyang kita, dan adab budaya kita, sehingga kita lupa yang paling tinggi ialah syariat Allah SWT. Maka Allah menyebut dua-dua jenis penyakit ini.
penyakit umum yang berlaku pada para penyembah berhala, dan penyakit khusus yang berlaku pada Bani Israel. Maka kata Allah, sesungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel 6 nikmat yang utama. Apa dia nikmat yang utama? Yang pertama, diturunkan Taurat kepada mereka melalui Nabi Allah Musa AS. Yang penyembah berhala cuma nenek moyang. Yang kamu pula Bani Israel, kamu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab yang lebih besar daripada Injil. Kitab yang lebih besar daripada kitab ini. Kerana Injil datang bagi menyempurnakan Taurat apa yang diubah. Tetapi Nabi Allah Isa AS masih mengikut sebahagian daripada syariat Taurat. Maka Allah menyebut nikmat pertama kepada Bani Israel kitab Taurat, yang diturunkan melalui Nabi Allah Musa AS, yang menjadi petunjuk dan cahaya kepada Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut wal hukma, diberikan kepada Bani Israel itu hukum. Maksud hukum ialah kepahaman agama dalam memutuskan perbalahan dan permusuhan di antara manusia. Artinya, tuan-tuan, bila manusia bila berbalah, macam mana kita nak damaikan dia? Maka kita damaikan dia dengan peraturan, dengan undang-undang. Dan orang yang nak mendamaikan manusia ini ialah orang yang faham undang-undang tu, yang faham hukum tu. Maka Bani Israel ini Allah jadikan mereka umat yang menyelesaikan perbalahan manusia. Sebab mereka faham agama. Macam kita dalam Islam sebagai contoh. Bila berbalah, kita pun carilah ustaz yang lebih faham agama untuk menyelesaikan perbalahan kita. Maka orang-orang ahli agama ini, orang-orang yang kita sebut ulama ini, sebab mereka menghimpunkan dalam diri mereka ilmu agama dan ilmu dunia. Maka dengan sebab itu mereka memutuskan perbalahan perselisihan dengan benar, dengan bijaksana. Maka Bani Israel, Allah kurniakan kepada mereka hukum, yakni mereka ini mampu menyelesaikan perbalahan yang berlaku sama mereka berdasarkan Taurat yang diturunkan. Maka di kalangan mereka itu ulama-ulama. Jadi bila mereka berbalah, mereka ada rujukan. Macam kita umat Islam, kita gaduh, kita ada rujukan. Cuma nak rujuk tak nak rujuk, hak kedua. Tapi kita memang ada rujukan. Berbanding kalau para penyembah berhala, mereka tak tahu nak rujuk siapa. Akhirnya mereka rujuk diri mereka sendiri dan memutuskannya. Kita ada hukum. Maka di antara nikmat yang Allah beri pada Bani Israel ialah mereka faham hukum. Akhirnya di kalangan mereka ulama-ulama. Di kalangan mereka orang-orang soleh yang menyelesaikan setiap perselisihan mereka. Dan yang ketiga, Allah berikan kepada mereka an-nubuwah, dihantar rasul-rasul kepada mereka. Bukan sekadar Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun dan lain-lain Nabi. Bahkan kita tahu Bani Israel bermula daripada Nabi Allah Yaqub AS. Yaqublah asas kepada Bani Israel dinamakan. Kerana nama lain bagi Nabi Yaqub ialah Israel. Israel memberi maksud hamba yang berjalan di tengah malam. Ini kerana Nabi Allah Yaqub suka berjalan malam. Maksudnya kalau Nabi Allah Yaqub AS nak bermusafir, dia akan jalan malam. Dan kalau kita lihat hadis-hadis, sunnah kita berjalan pada 2 waktu. Yang pertama pada waktu malam. Kerana pada waktu malam dilipat bumi. Disunatkan, dia jadi cepat. Yang kedua pada awal pagi. Kerana awal pagi itu penuh keberkatan. Dan mendapat doa Nabi SAW. Allahumma arham li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang keluar awal. 2 waktu ini 2 waktu yang sesuai dengan musafir. Yang pertama malam. Kerana malam dilipatkan dunia. Jadi cepat. Sebab kita bila malam pun tak ada nak berhenti banyak-banyak. Mall pun tutup. Kita nak berhenti nak tengok pemandangan pun gelap. Jadi cepatlah. Kalau berjalan tengah-tengah siang tu banyak tempat kita berhenti. Jadi panjang perjalanan. Yang kedua, perjalanan itu pada awal pagi. Artinya sebelum subuh. Kerana itu bila kita berjalan awal pagi sebelum subuh, maka gugur kewajiban Jumaat. Bagi hari Jumaat, kalau dia berjalan awal pagi, yakni sebelum subuh, maka gugur kewajiban Jumaat. Tapi kalau dia bergerak selepas subuh, Jumaat wajib. Dia kena berhentilah mana-mana masjid pun. Dia kena wajib Jumaat. Dan kalau sekiranya dia ragu-ragu, bimbang, mungkin tak sempat Jumaat, makruh musafir dia. Tapi kalau dia yakin memang dia tak boleh solat Jumaat, maka haram musafir pada hari Jumaat. Ini pandangan jumhur ulama. Adapun di sisi Ahmad bin Hanbal, maka dia dalam bab musafir, Jumaatnya gugur walau dia musafir pukul berapa pun.
Asalkan dia musafir baik lepas subuh ke. Sebelum subuh maka Jumaatnya gugur. Kerana dia tetap mengambil hukum musafir. Ini pendapat Hambali. Jumhur ulama kata tak. Siapa yang nak musafir hari Jumaat, dia kena pastikan dia boleh solat Jumaat. Berhenti kat mana. Kalau dia ragu-ragu, bimbang sempat tak sempat, dia ragu-ragu maka makruh. Tapi kalau yakin memang tak ada Jumaat, maka haram musafir. Tapi kalau dia keluar sebelum solat subuh, maka Jumaatnya gugur. Tak payah solat Jumaat. Ini dari sudut keberkatan hari sehingga digugurkan Jumaat. Baik, dua waktu musafir yang hebat. Dan Bani Israel diambil daripada Nabi keturunan Nabi Allah Yaqub. Kerana Yaqub AS ialah Israel. Maka Bani maksudnya anak-anak. Kataan Bani Israel, anak-anak Yaqub. Di mana kita tahu Nabi Allah Yaqub AS ada 12 orang anak. Yang membentuk 12 kabilah Yahudi sampai hari ini. Bahkan ketika mana Nabi Allah Musa membelah laut dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah menjadi 12 lorong. Dan ketika mana Musa AS memukul batu untuk dikeluarkan mata air itu keluar 12 pancutan. Kerana setiap kabilah ni, mereka ni memang tak ngam. Adik-beradik ni tak ngam sangat. Gaduh. Dan dia ada pemimpin masing-masing. Sampai hari ni. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Hash. Tahsabuhum jami'a. Wa qulubuhum syatta. Kamu ingat nampak macam satu. Sebenarnya mereka berbalah. Secara politik mereka berbalah. Cuma saya dah sebut Yahudi ni berbalah dia pandai tutup. Baru ni hampir lumpuh negara haram Israel bila tunjuk perasaan. Membantah parti yang memerintah. Kerana isu berkait dengan perlembagaan. Hampir lumpuh negara Yahudi. Kerana satu kelompok tak setuju dengan Benyamin Netanyahu. Keluar ramai-ramai. Tunjuk perasaan besar-besaran. Sehingga lumpuh seketika dari sudut pentadbiran negara haram Yahudi. Mereka gaduh macam saya pernah sebut. Jenayah tu pun banyak. Tapi kehebatan mereka tutup aib. Kita ni gaduh rumah tangga masuk Facebook. Satu Malaysia tahu. Tak reti tutup aib. Tak reti nak selesai sendiri. Konon netizen semua tolong selesai. Dan tolong maki, tolong doa semua. Padahal benda kita dua orang je. Selesai kat bilik kamar mahkamah je habis cerita. Masalah kita umat Islam ni tak reti tutup aib. Itu masalah kita. Suka buka aib. Akhirnya nampak lemah. Pemimpin kita rasuah, kita buka seluas-luasnya. Sehingga yang tak, orang rasuah pun kena sekali. Orang kafir rasuah, kita pakai senyap belaka. Seolah dia macam baik. Akhirnya kita kata pemimpin orang kafir lebih baik pada orang Islam. Sebab orang kafir macam tak makan rasuah. Apa pula tak makan rasuah? Mereka lagi teruk, mereka lah pemberi rasuah. Tapi kerana mereka tutup. Yang lemah orang Islam, dikebelkan, diluaskan. Yang lemah kalau orang kafir, ditutup. Kalau orang kafir bankrupt bisnes, tutup. Tak ada orang tahu. Kalau orang Islam bankrupt bisnes, tengok. Orang Melayu memang tak pandai bisnes. Orang Islam tak pandai bisnes. Kerana kita kebelkan benda tu. Itu penyakit yang berlaku pada umat Islam hari ini. Sehingga hampir kita lihat bahawa tak ada orang Islam berkualiti. Kita nampak semua. Pemimpin tak ada kualiti, kontraktor tak ada kualiti, pakar IT tak ada kualiti. Semua nampak yang Islam ni engineer, arkitek, semua tak ada kualiti. Bila orang kafir semua nampak kualiti. Restoran ada kualiti, engineer ada kualiti, accountant ada kualiti. Walaupun yang realiti sebenarnya orang Islam jauh lebih berkualiti. Jauh lebih berkualiti di seluruh dunia. Kan orang Islam tak minum arak, tak berjudi. Islam tu dia punya sistem yang orang kafir tak ada. Tapi kalau orang Islam cemerlang, media tak tunjuk sangat lah. Kalau orang kafir cemerlang siap. Rio. Begitu cara permainan hari ni. Dan Yahudi, dia ada ilmu tu. Ilmu dia apa? Tutupkan aiban dia. Kalau kita baca jenayahnya teruk, perkelahian dia teruk, merompak pun teruk, rasuah pun teruk semua. Semua benda teruk tu ada dengan dia. Tetapi disembunyikan. Seolah-olah kita lihat masyarakat dia cerdik, masyarakat dia bijak, memimpin dunia. Itu yang kita nampak. Orang Islam dah kita nampak lekeh, semua lekeh. Maka kita terlalu mengaibkan orang Islam. Di antaranya salah kita jugalah. Antaranya, kita ada masalah sikit, cerita kat Facebook. Itu masalah kita juga. Tak pandai nak telang sendiri. Tak pandai nak jadikan benda tu cuma satu daerah kecil. Cukup masalah kita je lah. Kita nak war-warkan. Akhirnya lah yang bergaduh banyak. Ya orang kafir tak bercerai. Mereka bercerai juga tapi tak masuk Facebook. Orang Islam siap kalau dia bercerai, Facebook masuk. Beribu komen. Satu Malaysia jadi susah hati. Satu Malaysia.
Yang kawan tu baru nak bercerai, yang netizen dah bercerai dah, gaduh sebab diorang. Sebab dia punya kau A dan B, dia punya pening dia macam tu. Maka ini penyakit orang Islam yang kita kena pegang balik asas utama. Tutupkan aibad. Suami isteri, apa pun masalah, tutupkan aibad. Jangan sibuk nak kebel, nak cerita ke orang. Belajar tutupkan aibad. Kita adik-beradik ada masalah, tutupkan aibad. Kita kawan-kawan ada masalah, tutupkan aibad. Maka kalau kita belajar tutupkan aibad, maka kita sedang menuju ke arah kemuliaan kita. Tapi kalau kita tak belajar tutupkan aibad, maka umat Islam akan jatuh. Sekolah-sekolah kita ada aib sikit, tutuplah. Sekolah orang kafir tak ada kekurangan ke? Ada. Mereka pun meja buruk juga, tapi tak cerita dia. Mereka pun ada masalah, cikgu yang buat tu, buat ni pun dia. Kalau sekolah orang Islam ada sikit kekurangan, siap. Terus masuk Sarawak, masuk mahkamah. Seolah macam teruk sangat sistem pendidikan. Maka ini cara mereka menjatuhkan umat Islam. Supaya mereka nampak lebih sempurna di mata kita. Kita kan semua tahu. Tentang kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Bukan sebab kita hebat sangat, Allah tutup aib. Atas asal Allah menutup aib, Allah ajar kita juga tutup aib. Dan Allah Ta'ala beri amaran, siapa yang cari keaiban orang, Allah akan dedahkan aib dia. Jadi kita belajar banyak perkara daripada bagaimana orang kafir itu bangkit. Kerana bukan sebab mereka kuat. Antara puncanya saya kata tutup kain. Kembali pada Bani Israel. Itu kisah asas mereka ini daripada anak-anak Yaqub AS, maka dipanggil Bani Israel. Adapun lafaz Yahudi lahir bila ada kelompok yang agak ekstrim. Maka datang kelompok nama Yahudi. Ekstrim dari sudut mana mereka mula menyeleweng agama Allah. Adapun Zionis, itu satu istilah yang keluar bila mana mereka berpakat untuk membentuk negara haram Yahudi. Sekitar tahun 40-an sehingga berjaya mereka bentuk tahun 48. Maka ini disebut Zionis. Rejim Zionis ini tidak disokong oleh semua Yahudi. Atau tidak disokong oleh semua Bani Israel. Kerana sebagian mereka berpegang pada asas kitab. Negara tidak boleh ditegakkan dengan cara merompak. Atau mengambil hak orang lain. Jadi sebahagian mereka tidak mau berhijrah ke Palestin. Kerana mereka menganggap Yahudi di Palestin melanggar peraturan kitab. Kerana mereka mengambil negara ini dengan cara zalim. Dengan merampasnya. Mereka patut masuk dengan keadaan tidak merampas, tidak membunuh sesiapa pun. Sebagaimana mereka pernah mengambil pada zaman Nabi Allah Musa AS. Itu selepas Nabi Allah Musa wafat. Jadi mereka mengambil dengan hak mereka. Hari ini mereka ambil hak orang. Mereka curi, mereka merompak. Mereka ambil tanah Palestin. Mereka ambil rumah Palestin. Mereka jemput Yahudi luar, curi rumah orang Palestin dan dihalau orang Palestin. Dan bila satu Yahudi Amerika, dia curi rumah Palestin, orang Palestin dia minta balik. Lalu kata Yahudi Amerika, kalau saya tak curi, Yahudi lain curi, baik saya curi. Artinya kalau saya lepaskan awak pun, rumah ni tetap akan ada Yahudi lain curi. Sebab itu polisi negara dia. Esok settlement dia ataupun penginapan ataupun kita katakan kependudukan dia, memang dia ada dasar kerajaan membenarkan Yahudi pilih mana-mana rumah dia nak dan ambil je. Ambil je. Itu kaedah paling jahat mereka buat. Maka ini cerita beza antara Bani Israel secara asas. Kemudian keluar istilah Yahudi kerana mula menyeleweng. Kerana dia ambil setengah menyatakan dia berasal daripada perkataan Yahuda, orang yang mengkhianati Nabi Isa dan cuba membunuh Nabi Isa dengan memberi maklumat kepada Raja Herodes sehingga dia lah yang dibunuh. Maka keluar satu kelompok namanya Yahudi. Ada mengatakan Yahud daripada perkataan kembali semula kepada kebenaran. Kerana mereka ini mula menyeleweng. Kemudian kelompok ketiga yang hari ini muncul namanya Zionis. Zionis satu kelompok yang cuba membentuk negara haram ini sampai hari ini. Yang ada di Palestin hari ini atau di negara haram Islam namanya Zionis. Golongan ini agenda negara merampas negara Palestin. Maka yang dilawan hari ini Zionis. Ini orang Islam hari ini cuba fahamkan orang Islam musuh apanya? Zionis. Daripada kita menyebut perkataan Israel ataupun Yahudi, kita sebut Zionis. Sebagai Sahayinah dalam bahasa Arab. Kerana Zionis ini dia ada dasar-dasar untuk menghancurkan umat Islam. Ini beza antara Bani Israel, Yahudi dan Zionis. Tiga benda yang hampir sama, tapi dia ada berbeza sudut watak perjuangan mereka. Baik, kemudian Allah kata, yang keempat, Allah berikan kepada mereka, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang mulia. Masuklah Allah muliakan mereka dengan
turunnya hidangan dari langit. Manna dan salwa. Perkataan artinya manisan. Seperti madu. Dipanggil manna. Dan salwa, iaitu sejenis burung. Tengah mereka menyebut burung itu seumpama burung puyuh dari sudut hajam atau saiz. Bukan burung puyuh. Burung puyuh tak sedap sangat. Dari sudut hajam dia, sudut bentuk dia. Macam burung puyuh. Yang turun dalam keadaan masak. Arti dah masak daripada syurga lagi turun. Dan mereka makan. Nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada lain. Melainkan pada Bani Israel. Supaya Bani Israel ingat balik. Pada zaman di mana mereka keputusan makanan. Mereka tersesat di padang tih, padang sesak. Dek kerana perbuatan mereka sendiri engkar tidak mahu mendengar perintah Nabi Musa untuk masuk ke Palestin, maka Allah bala mereka dengan sesat selama 40 tahun. Arba'ina sanah yatihuna fil ard, sesat di padang tih atau disebut padang Sinai. Berpusing kat situ. Nak masuk ke Palestin tak boleh, pusing-pusing kat situ, pusing-pusing kat situ. Maka dalam tempoh itu Allah beri mereka, di sebalik Allah hukum mereka, Allah beri lagi nikmat. Allah berikan kepada mereka apa? Awan yang memayungi kepanasan mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami payungkan kamu dengan awan-awan yang tebal. Artinya tengah panas tu datang awan, teduhkan mereka, tak payah pakai payung. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu manisan dan juga daging burung. Ini dia ada manisan dia ada daging burung. Cukup lah. Nak benda lagi? Tengah panas dah ada teduh. Tak payah buat rumah. Dah teduh dengan awan. Kemudian dah ada dah makanan, dagingnya. Dah ada pula sekian. Bahkan air pun ada. Nabi Allah Musa memukul batu. Fanfadarat min husnata asyrata aina. Maka memancarlah 12 mata air. Minum. Itu kalau kita pergi Sinai ini, dipamerkan satu batu yang ada 12 lekuk. Untuk menyatakan ini antara batu yang dipukul oleh Musa. Walaupun dari sudut keturunan batu itu masih boleh dipertikaikan. Cuma dari sudut Al-Quran memang cerita batu yang Nabi Allah Musa pukul lalu membentuk 12 lekuk yang mengeluarkan mata air. Yang disebut oleh Allah fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Lalu ia memancar 12 mata air, setiap kabilah mengetahui mana sumber airnya. Sebab dia ada 12 kabilah. Kabilah ni akan ambil pancutan ni. Tidak dia gaduh. Dia mesti setiap kabilah tu ada pancutan. Sama juga saya kata waktu berlaku belahan langit, belahan Laut Merah, dia ada 12 lorong. Dia bukan satu lorong je. Sebab mereka tak engang nak jalan sekali. Akhirnya mereka berjalan dengan lorong-lorong yang berbeza. Ikut kabilah masing-masing. Dan mereka pun ada 12 nakib. Hanya 2 nakib yang jujur. Satu daripada keturunan Nabi Allah Yusuf AS, satu keturunan Benyamin. Dua-dua ni yang paling baik sekali. Kalau kita masih ingat kisah Nabi Allah Yusuf AS. Sebab dia adik-beradik mak sama. Benyamin dan Yusuf. Dua ni yang ada nakib yang baik. Salah seorang nakibnya bernama Yusha' bin Nun. Daripada keturunan Nabi Yusuf. Yang akhirnya Allah lantik jadi Nabi dan Rasul menggantikan Nabi Musa. Salah satu daripada kabilah tersebut. Kemudian kata Allah, yang kelima, nikmatnya, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami jadikan kamu wahai Bani Israel umat paling terbaik zaman kamu. Sebelum adanya umat Muhammad SAW. Sebelum ada umat Muhammad, umat paling terbaik siapa? Bani Israel. Kerana apa? Hampir 2/3 Rasul diutuskan di kalangan mereka. Dan kitab Taurat serta kitab Injil melalui bahasa Bani Israel. Bahkan Allah berikan kerajaan kekuasaan besar melalui Bani Israel, melalui Nabi Allah Sulaiman dan sebelumnya Nabi Allah Daud. Dan selepasnya Nabi Allah Ilyas dan Nabi Allah Ilyasa dan Nabi Allah Zulkifli. Allah berikan kerajaan besar. Maka itu semua kerana kemuliaan Bani Israel. Allah sebut, dulu kamu mulia. Kenabian pada kamu. Bukan kekuasaan pun pada kamu. Empayar-empayar besar pun kamu kuasai. Kamu kuasai sesudah Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Demikian itu sesudah kami musnahkan Fir'aun, kami jadikan kamu Bani Israel mewarisi kekuasaannya. Dulu kuasa paling besar Fir'aun. Perintah dunia. Lepas Fir'aun tenggelam, tenteranya hancur, dah tak ada satu kuasa besar. Maka datang kuasa besar baru, namanya kuasa besar Bani Israel. Mereka ada kuasa.
Sebagaimana Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun, maka Allah uji kali ini Bani Israel. Apakah keadaan mereka bila mereka dikuasa? Apakah sama seperti Fir'aun atau tidak? Itu sebagai satu amanah. Sebagai satu ujian Allah Ta'ala. Maka ini Bani Israel memerintah dunia. Kemudian kata Allah, dalam menyebut sifat ataupun yang keenam yang Allah berikan pada Bani Israel, wa atainahum bibayyinatin minal amr, dan kami kurniakan kepada mereka hujah, mukjizat, dalil-dalil ketuhanan, hukum hakam, pengajaran, syariat yang jelas dalam bab halal dan haram. Ketika mana umat lain dalam bab makan minum tak tahu mana halal haram, tahu sedap. Bani Israel sudah ada panduan guideline makan minum. Tuan-tuan tengok, bila satu umat dia ada semua garis panduan, maka ini umat terpimpin dan umat tamadun. Kalau satu umat ini dia belasah semua benda, maka dia menunggu kehancuran. Kita ambil contoh umat yang Allah pelihara ini, umat Islam. Kita umat Islam semuanya ada peraturan halal haram, dosa pahala. Dengan peraturan itu kita hidup. Kita ada makanan yang haram untuk kita jauhi. Jelas makanan haram. Yang hari ini yang menjaga prinsip makan haram dan halal itu cuma dua. Pertama ialah Yahudi, yang kedua orang Islam. Sebab itu orang Islam boleh memakan makanan ahli kitab. Kerana mereka masih memeliharanya. Yang lain semua tak pelihara. Yang lain semua dia bantai semua. Dia boleh makan belaka. Yahudi masih memelihara. Cara sembelihan mereka masih pelihara. Makanan-makanan yang diharam mereka masih pelihara. Sebab itu Allah menghalalkan makanan Yahudi. Makanan ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Dan makanan-makanan ahli kitab halal bagi kamu. Yang dimaksudkan makanan sembelihan-sembelihan mereka. Sebab mereka masih jaga beberapa peraturan. Mereka menyembelih, mereka tak tembak. Mereka memang kaedah mereka menyembelih. Putus urat halqum. Mereka menyebut nama Allah. Kerana itu asas bab makanan, kerana mereka masih pelihara halal haram. Dosa pahala. Maka kita dibenarkan makan makanan mereka. Dan umat yang paling jaga bab makan minum, kita lah orang Islam. Tentang mana ada dalam dunia ni letak cok halal haram selain pada orang Islam? Kita pergi kedai tengok ni halal. Kita ada panduan. Orang kafir tak ada benda tu halal. Dia kira sedap ke tak? Murah ke mahal? Kita tak, kita ada halal. Kalau orang tu ada pegangan, ada agama, kalau kata ini haram, mereka semua angkat tangan. Sehingga mereka akan jauhi. Kita ke Jepun ke, kita ke Korea, kita akan cari makanan halal. Sebab kita ada prinsip. Dan ini satu nikmat yang Allah beri pada kita. Dan nikmat ini Allah pernah beri kepada Bani Israel. Mereka tak makan suka hati mereka. Mereka ada hukum. Mereka juga tidak berhujah suka hati mereka. Mereka ada dalil. Dan mereka juga ada mukjizat untuk mereka muliakan. Maka ini kelebihan mereka. Diberikan pada umat ini berbagai bentuk dalil-dalil syariat. Dan diberikan kepada mereka panduan makan minum. Dan diberikan kepada mereka hujah-hujah untuk menguatkan agama mereka. Diberikan kepada mereka mukjizat-mukjizat. Sebagaimana hari ini Allah kurniakan hujah itu kepada umat Islam. Hujah-hujah kebenaran agama pada umat Islam. Sebab itu umat Islam hari ini kalau nak berhujah mereka menang. Kerana hujah itu Allah beri pada umat Islam. Dengan panduan Qurannya, hadis Nabi SAW. Bila mana kita nak berhujah. Sehingga pakar-pakar hujah umat Islam diharamkan masuk ke negara-negara kafir. Kerana bimbang mereka ini akan kalah berhujah. Dulu Ahmad Didat diharamkan masuk berpuluh negara. Tak pernah masuk. Maka diikuti dengan Zakir Naik. Dan ramai pendakwah yang mereka mampu berhujah dan tidak boleh dipatahkan hujah mereka, diharamkan masuk negara. Atas kononnya atas dasar menjaga keharmonian negara. Walau mereka kalah hujah. Tak boleh. Kerajaan India buat macam-macam untuk menangkap Zakir Naik. Bermula daripada jenayah keganasan, kes berlaku keganasan ataupun berapa orang yang kita anggap macam teroris pada fahaman mereka teroris. Kononnya terpengaruh dengan ajaran Zakir Naik. Lalu kerajaan India cuba gunakan sentimen ini tapi gagal. Lalu mereka gunakan Interpol untuk menangkap tapi tak kuat. Akhirnya mereka create satu kesalahan money laundry. Kerana dia ada satu TV, itu Peace TV yang ditonton hampir 100 juta orang berkait dengan debat agama. Diharamkan TV itu. Yang berjasa besar yang menyebabkan ramai masuk Islam. Puluhan ribu masuk Islam.
Mereka akhirnya cuba sekat. Jangan ada. Dan mereka buru. Ini mereka anggap senjata umat Islam akhir zaman. Dalam bab hujah. Allah kurniakan hari ini hujah pada umat Islam. Ya, apa tidaknya Allah jadikan orang Islam mereka ini apa Taurat, apa Injil. Itu Quran, hadis itu memang dah wajib. Maka hujah itu kalau dahulu Allah berikan hujah ini kepada Bani Israel. Hujah dalam menguatkan agama mereka. Hari ini hujah itu Allah berikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini 6 keistimewaan mereka. Tapi di sebalik 6 keistimewaan, apa kata Allah? Famakhtalafu, mereka tidak berbalah. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan sesudah datang kebenaran yang datangnya Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, orang-orang Aus dan Khazraj, mereka kenal Nabi Muhammad melalui orang Yahudi. Dan ramai umat mengetahui tentang Nabi akhir zaman melalui Yahudi. Yahudi yang beritahu akan lahir Nabi akhir zaman. Dengan sifat sekian, perangai sekian, semuanya ada pada Nabi SAW. Cuma yang menjadikan mereka dengki kerana ia bukan lahir daripada Yahudi. Ketika mana seorang Yahudi, dia pergi ke Mekah. Pada hari ini disebut dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Satu kitab sirah. Bila Yahudi tadi pergi ke Mekah, pada hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Yahudi nampak beberapa tanda. Lalu kata Yahudi, apakah ada bayi dilahirkan malam tadi? Apakah ada bayi dilahirkan malam tadi? Lalu kata mereka, ada. Hari itu cuma satu bayi dilahirkan, Nabi Muhammad SAW. Bila Yahudi tahu dilahir dalam keluarga Abdul Muttalib, maka Yahudi itu jatuh pingsan. Lalu Yahudi ini berkata, hari ini sudah hilang kemuliaan Bani Israel. Kerana nubuwah kerasulan berpindah kepada orang Quraisy. Sudah hilang. Ini Yahudi yang pertama tahu akan hilang benda ni. Manakala Yahudi Madinah, Kainuqa, Bani Nadir, masih lagi belum perasan. Tapi mereka dah ajar tiap-tiap malam. Mereka ni tuan-tuan kuliah mereka tiap-tiap malam Selasa. Mereka baca Taurat. Orang Aus Khazraj tumpang dengar. Siang nak gaduh. Malam nada kitab. Dengar, curi dengar. Akhir dengar tentang Nabi akhir zaman. Dengan sifatnya. Bila mereka datang ke Mekah, puak-puak Mekah cuba menghalang orang Aus Khazraj daripada mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul di Mina. Mereka kata dengan dekat orang yang bernama Muhammad. Tu ahli sihir. Dia ni gila. Dia ni sekian. Macam-macam. Gelaran-gelaran. Kerana Rasulullah SAW mula setiap musim haji, Nabi akan ubah dakwahnya di Mina. Maka Nabi pergi ke Mina sebab bila musim haji semua orang datang kat Mina. Rasulullah tunggu di situ. Maka sebahagian orang-orang Aus dan Khazraj berjumlah 12 orang yang berakhir dengan perjanjian Aqabah pertama. Bertekad untuk jumpa Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka selalu dengar tentang Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Yahudi. Yahudi Madinah. Sebahagian dengar daripada Bani Qainuqa, sebahagian dengar daripada Bani Nadir, sebahagian dengar daripada Bani Quraidah. Ini 3 kabilah besar. Yang ini Yahudi buat satu usaha untuk kembali ke Madinah. Yang pertama mereka buat menanam pokok kurma di Madinah. Dan meminta kerajaan Salman menghidupkan semula apa yang disebut sebagai legasi Yahudi di bumi Madinah. Dan mereka berjaya atas nama sejarah. Kerajaan Saudi membenarkan atas nama legasi sejarah. Bermula dengan penanam pokok kurma. Warisan Qainuqa dan Bani Nadir. Itu mereka cuba hari ini. Dan mereka dah berjaya atas nama kita katakan menghidupkan kembali sejarah lama. Atas asas sejarah. Sejarah mereka nak masuk. Dan mereka berjaya memujuk kerajaan Saudi untuk mereka buat mendapat hak semula, menghidupkan semula turaf atau kita katakan sejarah mereka di Madinah. Ini usaha yang mereka terus buat. Dengan tatbi' atau kita panggil apa yang mereka cuba damaikan antara orang pemimpin-pemimpin sebahagian negara Islam dengan mereka. Dia panggil normalisasi. Atau orang Arab panggil tatbi'. Normalisasi yang telah dilakukan oleh Emirat yang pertama. Diikuti beberapa buah negara Arab yang lain. Dan juga mempengaruhi Saudi secara pintu belakang. Walau belum legal lagi. Secara pintu belakang. Kerana takut reaksi umat Islam. Baik, jadi Allah SWT memindahkan daripada kerasulan pada Bani Israel kepada orang Arab. Maka Yahudi dah sedar benda ni. Sehinggalah
Berlaku perjanjian Aqabah pertama, maka Islam mula datang ke Madinah, maka Yahudi mula mengetahui bahawa Muhammad Rasul yang akan berhijrah, tempat yang mereka dah sebut berhijrah di Tibah ataupun di Tabah, di Madinah Al-Munawwarah. Jadi penolakan mereka pada Nabi SAW kerana dengki. Sebab itu Allah sebut, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan sesudah datang kebenaran, baghyan kerana dengki dan benci. Inna rabbaka yaqdi bainahum, sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Fima kanu fihi yakhtalifun, apa yang mereka perselisihkan. Thumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kepadamu wahai Muhammad, ala syari'atin minal mengikut syariat yang sempurna. Fattabi'ha, maka kamu kena ikut syariat ini. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, jangan ikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahuinya. Turun ayat ini bila sekumpulan pemimpin musyrikin Mekah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Muhammad, irji ila millati abaika wa hum kanu afdala minka wa asan. Wahai Muhammad, kenapa kamu tak balik semula pada agama nenek moyang kamu? Kan nenek moyang kamu lagi cerdik, lagi bijak, lagi berpengalaman, asan paling berpengalaman. Maka Allah turun ayat ini, jangan duk peduli orang yang mengajak pada hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu orang yang tak tahu apa-apa sebenarnya. Tentang nenek moyang tak tahu apa-apa. Innahum, sesungguhnya mereka, lan yughnu anka minallahi syai'a, tidak dapat membantu kamu pada hari akhirat kelak sedikit pun. Wa innadh dhalimin, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran ini, di kalangan orang yang zalim ini, ba'duhum awliya'u ba'd, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Allah nak cerita, baik Yahudi yang kita sebut Bani Israel, baik musyrikin Mekah yang telah kita cerita sebelum ini, kedua mereka ialah orang zalim yang akan saling bantu-membantu. Kita dapati penyembah berhala akan baik berpakat dengan orang Yahudi untuk mengalahkan umat Islam. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Bila Allah menyatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati musuh paling jahat kepada kamu orang beriman ialah orang Yahudi dan golongan penyembah berhala. Dan hari ini bila kita cek, siapa yang paling musuh umat Islam? Paling musuh sekali. Yahudi. Lagi penyembah berhala. Siapa pun yang kerjanya sembah berhala, dia mesti memusuhi umat Islam. Manakala orang Kristian, mereka lebih lunak sikit. Wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu dapati orang agak lunak sikit. Lunak sikit. Ialah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, Nasara. Demikian itu kerana mereka masih ada padri-padri yang berlemah lembut. Padri-padri yang tidak sombong. Padri-padri yang takutkan Allah. Kata padri-padri ini, mereka masih amal sifat rendah diri, zuhud. Bukan kita cerita negara pimpinan Kristian, kita cerita tentang padrinya. Yang masih bersikap lunak kepada umat Islam. Maka Allah sebut, ni semua musuh tapi paling keras pemusuhan siapa? Yahudi dan penyembah berhala. Umat Islam kalau duduk dalam dua negara ni memang tak aman. Umat Islam duduk kat India tak aman. Wanita diperkosa. Masjid saya tengok tadi bila ada seorang pakcik yang asyik duduk lembu lah dekat-dekat musim raya korban, kena tangkap, kena pukul belasah. Orang Islam kalau memiliki lembu satu jenayah. Bayangkan lembu tu beli sendiri, bukan orang empat pencuri, satu jenayah. Kerana mereka menganggap orang Islam membunuh Tuhan mereka. Saya ingat sahabat saya, dia cerita waktu dia berada di India. Sembelih lembu dalam rumah. Dalam rumah. Jangan sampai ketahuan. Tahu habis. Nak sembelih kerbau tak apa. Sembelih lembu tak boleh. Bawa lembu pun salah. Ini golongan-golongan fanatik yang dilindungi oleh kerajaan Modi. Polis lindungi. Jadi kalau orang Islam bawa lembu, pelihara lembu, satu jenayah besar. Mereka akan tangkap, mereka akan rampas. Begitu kejahatan. Lepas tu orang Islam di India tak aman. Mana aman? Tuan-tuan dengar, tuan-tuan baca berita. Walaupun mereka cuba tutup. Banyak kezaliman-kezaliman yang mereka buat. Atau kalau pergi Mekah tak boleh balik air Zam-Zam. Akhirnya apa mereka buat? Kain ihram celup dalam air Zam-Zam. Lepas tu jemur. Lepas tu buat balik. Siapa nak minum Zam-Zam, dia perahnya air kain ihram tu. Perah. Tak baldi.
Kawan saya dulu dia ketua pelajar Islam di India. Dia cerita, Kairam tu Ustaz jual RM3,000. Sebab apa? Dia tak mahu ada air yang dianggap lebih mulia pada air Ganges. Daripada sungai Ganges. Tak boleh. Orang Islam kalau cuba nak angkat sesuatu yang lebih mulia daripada apa disebut sebagai syiar Hindu, mereka akan buat tindakan. Termasuk hari ini Taj Mahal tidak lagi menjadi suatu tempat menarik di dunia. Mereka cuba halang. Sebab Taj Mahal itu sumber unsur Islam. Mereka tak nak Taj Mahal mewakili India yang mereka dah anggap sebagai negara Hindu. Dan mereka cuba buang segala sejarah Mongol. Atau hari ini mereka panggil tiada Aurangzeb di India. Aurangzeb ialah pemerintah Mongol yang terkenal. Mereka buang semua, nama-nama ubah semua. Bila ada seorang bercakap tentang Aurangzeb, mereka akan belasah ramai-ramai. Bagaimana yang berlaku beberapa hari lepas. Aurangzeb ni ialah pemerintah yang membawa keadilan, kemakmuran selepas apa disebut sebagai Akbar Agung. Akbar Agung ni Raja India yang campur agama, campur aduk agama. Lalu mereka agama namanya Din Ilahi. Datang anaknya Aurangzeb, sumbat ayah dia penjara. Dan membetulkan balik Islam. Dan menyuruh para ulama kembali menyusun fatwa. Sehingga siap satu fatwa yang dinamakan sebagai Fatwa Hindi. Fatwa-fatwa ulama India. Sebab dulu Akbar Agung yang diagung-agungkan oleh Barat. Dia rosakkan agama Islam, membenarkan kahwin campur Islam Hindu. Mereka agama baru, dia nama Din Ilahi. Wajib beragama dengan tu. Dicampur Islam, Kristian, Hindu campur sekali. Dan dalam kabinetnya dilantik ramai orang Hindu. Orang Islam tak suka dia sebab dia dah ubah Islam. Dia raja gila sikit. Panggil Akbar Agung. Sehingga Aurangzeb menggulingkannya dan menyumbatnya penjara. Setengah kata dia anak, setengah kata dia cucu. Dan menghentikan agama sesat. Itu panggil Din Ilahi. Dan menyusun kembali fatwa, dipanggil Fatwa Hindi, yang masih ada kitab ensiklopedia Fatwa Hindi, untuk betulkan balik akidah umat Islam. Dan pengaruhnya besar di India, dari sudut penamaan semula bandar-bandar. Hari ini apa yang dibuat oleh kajian Hindu, tukar semua nama. Mereka kata tiada Aurangzeb. Siapa menyebut tentang Aurangzeb, satu jenayah. Sekali ini pemerintah yang paling hebat, yang mereka anggap telah menjatuhkan pengaruh Hindu di India. Ini cerita orang kafir. Kata Allah lagi, Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah pembantu kepada orang yang bertakwa. Haza basairul linnas, inilah keterangan yang nyata. Inilah hidayah yang jelas nyata. Bila kita sebut perkataan basair, inilah dia dipanggil ma'alimuddin, asas agama yang membawa kepada kejayaan. Wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan rahmat, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Dalam ayat yang kita baca 16 hingga 20, walau tak sempat tafsiran selepas itu, daripada 16 hingga 20, yang pertama Allah menyebut tentang kelompok yang menolak kebenaran. Kalau kelompok pertama kan nenek moyang, kelompok kedua namanya Bani Israel. Allah sebut nikmat-nikmat yang Allah beri padanya. Asalnya mereka bersatu padu atas satu syariat, kemudian mereka berpecah kerana dengki bila datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengajar Rasulullah SAW untuk iltizam dengan syariat. Iltizam dengan syariat yang sempurna, yang kekal ini, jangan terpengaruh dengan apa pun ajakan dan pengaruh mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan mereka yang kafir itu saling bantu-membantu untuk memusuhi kamu. Namun mereka tak akan dapat menolong, memberi apapun manfaat di dunia dan di hari akhirat kelak. Dan Allah lah menjadi pembantu kepada orang beriman. Kemudian Allah menjelaskan inilah di keterangan-keterangan yang sebenar. Inilah dia agama yang sebenar, petunjuk yang sebenar, rahmat yang sebenar bagi kaum yang meyakini. Itu Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam